Yo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Edi dan selamat datang ke channel aku, Edi Fazli. Di mana aku sekarang tengah nak recording satu video untuk korang pada jam 2.13 pagi. Dan aku macam ada running nose sikit. So macam kalau aku terbersin dalam video, aku minta maaf awal-awal Jadi hari ni dalam segmen PPP, perkongsian melalui pendapat dan pengalaman, aku nak kongsikan sedikit sebanyak tips, 5 tips macam mana korang boleh buat Fiverr punya gigs yang elok lah. Tetapi sebelum tu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ni, dan kau boleh support channel aku dengan join membership channel aku, iaitu RM7.50 sebulan saja untuk aku perbanyakkan lagi konten untuk channel aku. So sebelum kita pergi ke tips, aku just nak kongsi dengan korang. Kalau korang tanya kenapa aku rajin buat video pasal Fiverr, tapi padahal sebenarnya baru ada 2 video kan Fiverr kan. So ada 2 sebab utama. Pertama, untuk konten YouTube channel aku lah. So ini salah satu untuk aku dapatkan konten ataupun viewer, sebab aku ni channel dah monetize. So bila orang view, orang tengok ads, aku dapat duit untuk rolling untuk konten channel aku. So memang untuk konten lah, untuk buat duit untuk aku lah. Itu jujur aku cakap lah. Tapi reason kedua adalah sebab aku faham yang sekarang ni susah nak buat side income. Jadi Fiverr ni adalah salah satu platform yang aku rasa banyak membantu aku dalam mengharungi masalah kewangan lah sepanjang aku aktif buat Fiverr. Tapi aku betul-betul aktif pada bulan 9-10 tahun lepas. Dan Alhamdulillah, sejak daripada aku ikut nasihat aku punya idola Fiverr, iaitu aku Napi, aku punya income dekat Fiverr tu agak konsisten dalam at least RM200-300 sebulan tau. Dan masa tu aku agak excited lah, sebab saya income dekat Fiverr ni aku guna sebagai emergency punya fund lah. Kalau in case Rotex aku mati ke, tayar motor aku dah botak ke, nak tukar ke, duit Fiverr ni yang aku ambil untuk cover benda-benda yang aku tak expect. Sebab aku makan gaji, bini aku tak kerja, dan aku ada nak 3 orang. So as a, orang kata apa, breadwinner dalam family aku ni, aku kena pastikan keluarga aku cukup makan lah. Dan Fiverr ni antara side income aku yang banyak membantu aku lah. Dan kalau korang tertanya macam mana income aku sepanjang aktif di Fiverr ni, bulan 1-2 awal tahun hari tu agak kurang sebenarnya, adalah dalam RM100-200 Malaysia saja. Tapi sejak coronavirus ataupun pandemik melanda satu dunia, bulan 3 start bagi aku income yang agak mendadak naik, iaitu sebanyak RM1,000 Malaysia lebih kurang. Dan bulan 4 bagi aku income RM2,000 Malaysia untuk bulan 2 sahaja tau. So agak banyak kan, which is dah bagi aku dah boleh cover macam-macam benda. Dan yang paling mengejutkan, pada bulan 5 aku mencipta personal record untuk diri sendiri, di mana aku berjaya membuat pelbagai job di Fiverr, especially cover album. Kalau kau tengok kat gigs aku nanti, total income yang aku dapat melalui Fiverr pada bulan 5 adalah sebanyak $1,950, which bila aku dah convert, lebih kurang RM8,000 Malaysia lah lebih kurang. Dan itu sangat-sangat mengagumkan. Dan kalau benda tu boleh konsisten setiap bulan, aku rasa aku boleh fokus kat Fiverr dan duduk rumah buat kerja benda ni. Tapi benda tu sangat random. Fiverr sangat random bagi aku. Cuma rezeki aku pada bulan 5 tu sangat banyak lah, Alhamdulillah. Dan rezeki dan duit tersebut aku gunakan untuk bayar hutang-hutang kawan aku, yang which aku ada menganggur pada awal tahun hari tu. So aku ada pinjam duit memang aku. So duit ni aku guna bayar hutang sana, bayar hutang sini, dan aku habiskan banyak duit untuk sediakan aku punya workstation lah. So aku harap benda ni akan return balik aku dalam long term lah, insyaAllah. Dan pergi ke bulan 6 aku dapat lebih kurang dalam 1,000 ke 1,500 lebih kurang macam tu. Dan slowly dia dah turun balik tau. Dan sejak bulan 7, 8, 9 tu consistently aku boleh dapat dalam RM500 sebulan, which aku cakap cukup banyak dah sebenarnya sebagai side income. Dan aku nak tolong korang untuk buat gigs yang aku rasa boleh bantu korang untuk tarik pelanggan. Jadi gigs yang aku nak kongsikan korang ni terpulang kat korang. Kau nak buat ilustrasi, kau nak buat copywriting, kau nak buat editing gambar ke, buat design logo ke sebagainya. Tapi aku akan cakap as general, tapi most likely akan fokus pada ilustrasi. Jadi 5 tips hari ni yang aku nak kongsikan korang adalah hasil bantuan dan nasihat daripada aku punya idola Fiverr tadi, aku Napi, di mana aku akan letakkan link Fiverr dia dan link Fiverr aku dalam description di bawah untuk korang check it out. Dan IG dia pun aku letak, IG aku pun sentiasa ada dalam description. So korang boleh follow IG kita orang untuk tengok artwork kita orang dan support artis-artis Malaysia lah, especially kita orang dua lah. So kita pergi ke Fiverr. Okay, ini aku punya Fiverr lah. Sekarang aku dah running
job tengah nak kejar, 30 hari punya job, which is dengan harga $600, which is lebih kurang RM2,400, agak banyak kan. Dan ini job daripada return customer aku, di mana isteri dia nak buat buku dan dia minta aku untuk bagi dia total price dan berapa duration yang aku perlukan. So kalau kau nak tahu, dalam Fiverr ni engkau yang tentukan segala-galanya, harga, duration, apa file yang kau nak bagi, semua kau yang tentukan. Kalau kau dengar ada orang cakap, oh taklah Fiverr ni deadline dia pendek, tak, engkau yang tentukan. So kalau kau buat pendek, dan itu salah kau sendiri. Okay? Jadi 5 tips utama yang aku nak kongsikan hari ni, bermula dengan tips pertama. Sekejap kita pergi ke gigs Okay, so tips pertama dalam membuat gigs adalah tajuk gig. So bagi aku, keyword pada tajuk korang adalah sangat penting. Macam kau tengok kat aku punya gig sekarang ni, I will do artwork for cover single or album. I will do tu adalah perkataan fix pada Fiverr. So regardless kau buat apa-apa job pun, I will do tu kau tak boleh ubah. Itu adalah Fiverr punya trademark, dan kau kena gunakan je lah. Jadi perkataan kat belakang tu yang penting. Macam aku ni, artwork for cover single or album ni adalah hasil nasihat daripada Napi, which ini antara gigs yang paling laku aku ada sekarang. Kalau kau tengok kat sini pun, aku punya review ada 172. Walaupun aku punya order tu lebih sebenarnya, tapi yang bagi review hanya 172. Which review ni aku akan ceritakan nantilah. Jadi perkataan-perkataan yang penting yang kau patut guna dalam keyword dan title ni adalah, antaranya adalah seperti premium, apa lagi, awesome, beautiful, detail, fun. Apa-apa perkataan tu penting untuk menarik perhatian customer korang untuk klik ke gigs korang lah. So macam aku ni general, sebab aku dah ada base thumbnail yang elok, so orang tertarik untuk klik sebenarnya. So artis luar negara, especially United States lah, USA, diorang suka buat single ataupun album dan yang perlukan ilustrasi. Itu yang buatkan aku punya job dekat cover album ni sangat laku lah. So thanks to Napi. Jadi tips kedua adalah harga, gigs dan servis korang. So kalau korang perasan kat sini, aku ada 3 harga untuk cover album aku. Aku ada basic, standard dan premium. Which kalau korang nak buat gigs masa awal-awal tu, korang akan nampak korang boleh buat satu harga ataupun 3 pilihan harga. Dan bagi pendapat aku dan Napi, kita orang rasa 3 harga paling membantu. Kenapa? Sebab kau bagi pilihan kat customer korang. Macam korang tengok kat sini, basic ni dengan harga $30, aku bagi the simple artwork, cover only dan black and white. So aku minimizekan dan aku bagi 7 hari delivery. So lagi panjang masa dia, sebab dia bayar murah, lama lah kena tunggu. So bila pergi ke standard $45, aku bagi dia konsep idea ikut dia, black and white tambah 3 color ataupun 3 warna, which dia akan bagi variasi warna pada customer. Dan delivery dia adalah 6 hari, which makin pendek. So makin mahal dia bayar, makin cepat kita buat. Aku nak bagi konsep supaya customer macam wow. So kalau dia bayar lagi mahal, lagi cepat lah, betul tak? Dan aku provide sekali satu revision. Ini ada kelebihan kepada harga yang lebih mahal. So korang jangan bagi banyak sangat kelebihan pada harga paling murah. Dan harga ketiga iaitu premium, $60. Ini paling mahal aku buat untuk artwork, dan ini paling laku so far. Aku bagi detail artwork, follow your concept or idea, dan full color. So dia nak minta apa-apa full color pun kita bagi dia kecil curah. Aku buat dalam masa 5 hari, lagi pendek daripada yang basic dan standard. Dan aku bagi 2 revision. Tapi biasanya customer aku jarang minta revision. Itu yang aku suka buat kat Fiverr, sebab diorang sangat appreciate artwork dan lukisan yang aku buat. Dan bagi aku bentuk sangat menyeronokkan tau bila diorang appreciate lebih. Dan aku juga bagi source file. Source file ni aku bagi dalam bentuk PDF, melainkan dia minta PSD. Sebab aku pakai iPad Pro dan Pocket boleh bagi PSD. Dan itu banyak membantu aku dalam menghasilkan artwork. Dan satu lagi kepentingan bila kau buat 3 harga adalah, bila kau tengok kat gigs ni, orang akan nampak benda ni tau. Ni biasalah aku, 3 harga, bila kau letak harga paling murah kat depan sekali, ia akan menarik perhatian orang untuk tengok starting at $30. Sebab dulu masa awal-awal aku buat starting paling murah $5 ke $10 macam tu, which dia menarik perhatian untuk klik. Dan impression untuk orang klik tu sangat penting dalam menaikkan kau punya orang kata macam nak bump kau punya gigs lah, lebih kurang. So macam kau tengok ni, macam aku punya Pokemon ni starting at 10, tapi sebenarnya kalau kau klik, dia punya paling mahal adalah $50. So kau nak pancing untuk orang tengok, orang akan baca, oh okey, satu color, oh okey, oh ni lagi bagus. Itu konsep nak menarik perhatian klien di Fiverr. So itu tips kedua. Dan tips ketiga, gallery gambar gigs. So ini sangat penting bagi aku. Gallery gambar ni sangat penting. Kalau kau buat basic gigs, kau akan dapat 3 gambar untuk diletakkan pada gallery. So kau kena letak 3 artwork yang kau rasa terbaik dan tunjukkan variasi style korang. Macam kau tengok kat sini untuk cover album aku. Yang pertama ni aku letak yang simple yang aku buat untuk
mengingatkan aku dalam usaha aku untuk mengejar motor Yamaha R6. Ini idaman aku. Ini sebenarnya aku lukis saja di IG aku sebagai reminder aku bila 3 tahun akan datang ataupun 2 tahun akan datang aku dah berjaya memiliki Yamaha R6. Dan ini aku jadikan sebagai aku punya main thumbnail. Dan ini juga antara sebab orang klik aku punya gigs tau. Banyak customer aku klik, dia kata dia suka aku punya thumbnail cover ni dan dia nak buat artwork cover yang sama. So, dan aku bagi variasi. Aku lukis gambar basketball last time NBA player, Golden State Warriors, Stephen Curry dengan Klay Thompson. Jadi aku lukis saja masa aku tu NBA last time. Dan aku lukis juga gambar artwork seorang. Dan variasi ni menunjukkan kebolehan korang dalam melukis ataupun buat ilustrasi. So, kalau korang buat gigs jenis lain pun kau boleh guna konsep yang lebih kurang sama. Dan slowly bila customer kau dah bagi review, dia bagi kebenaran untuk pakai artwork dia, automatic gallery kau akan bertambah dengan artwork customer korang. Ini adalah artwork customer aku. Ini banyak lah. Sebab aku ada 172 review tapi dia limitkan ke 10 saja aku rasa dalam galeri ni. Ini semua adalah hasil artwork aku di Fiverr. Okay? Tips keempat, description gigs. Description penting sebab bila kau buat description, orang akan baca benda tu dulu, macam about this gig. Nampak? Kalau kau nampak kat sini, aku tulis ni, please private message me before making order. Benda ni sangat penting sebab kadang-kadang customer kau dia terus order kalau kau tak letak benda macam ni, which agak bahaya sebab kadang-kadang kita tak ada mutual agreement, tiba-tiba dia terus order benda yang kau tak bersedia tau. Which, bila kau letak private message ataupun DM awal-awal, customer akan tanya dulu, can you do this and this? So kau kena bagi tahu yang ini boleh dengan harga ni. Kat situ kau boleh berbincang harga lah, lebih kurang macam tu. Dan kat sini juga kau boleh bagi tahu cara-cara untuk kau buat artwork. Macam bila aku buat album ni, option ni aku bagi satu untuk bagi aku brief ataupun sample image untuk aku buat artwork dia macam mana, ataupun bagi aku dia punya song, lagu dia untuk aku dengar, dan lirik untuk aku interpret dengan cara aku sendiri. Dua-dua cara ni memang customer suka bagi option tau, dan aku selalu dapat kedua-duanya lah, balance lah. Sebab kadang-kadang ada customer dia bagi aku lagu dia bagi aku lirik dia, so can you interpret it yourself? Dan selalunya jadilah benda tu, which aku kena dengar lagu dia, aku kena hayati, dan berjaya lah. Alhamdulillah berjaya. Dan dalam ni juga kau boleh highlight tentang format yang kau akan bagi sebenarnya. Apa-apa saja yang kau nak highlight tentang kau punya gig description, letak kat sini, curah kat sini supaya dia boleh baca. Sebab customer kau memang akan baca selalunya lah. Tips kelima ataupun tips terakhir untuk pembuatan gigs. Ini bukan lebih kepada pembuatan gigs, tapi ini bila gigs dah siap, iaitu korang kena pastikan korang reply PM ataupun chat customer korang dengan efisien. Dan korang kena faham yang customer di Fiverr ni majority adalah daripada luar negara, iaitu US, UK dan sebagainya, which timeline dia sangat berbeza dengan kita di Malaysia. Tapi korang jangan risau, bila dia chat kita tengah pagi, dia akan nampak notification yang kita tengah tidur. Kalau kita letak kita negara Malaysia, dia akan nampak timeline kita kita tengah tidur. So bila kita bangun, kita akan reply. Lebih kurang macam tu lah. Dan bila korang bangun 6 pagi, 7 pagi macam tu subuh kan, korang boleh terus reply directly untuk tunjukkan korang tengah bersedia untuk buat kerja untuk dia. Bagi aku, PR ataupun public relation dengan customer ni sangat-sangat penting. Macam mana korang entertain klien korang secepat mungkin, korang reply dengan sopan. Walaupun korang tak pandai English, tapi kalau korang reply dan diorang faham, dah cukup memadai. Dan aku dah jumpa banyak customer yang tak pandai English juga tau. Orang Spain, orang Jerman. Benda tu normal. Korang jangan risau, korang tak perlu pakai grammar kena A1 ke apa, tak perlu benda tu. Tapi as long as kau dengan dia mempunyai kesefahaman lah. Kalau kau nak guna Google Translate pun aku rasa boleh lah. So ini 5 tips utama which aku highlight balik. Pertama sekali adalah tajuk gigs, menggunakan keyword yang betul. Tips kedua adalah harga gigs dan servis korang, kalau boleh variasikan kepada 3 harga. Tips ketiga adalah galeri gambar. Gunakan galeri gambar sebaik mungkin. Walaupun ada 3 gambar, mungkin gambar ketiga tu kau boleh collage gambar-gambar lukisan ke dan sebagainya. Tips keempat adalah description gigs. Ini pun penting untuk bagi customer kau boleh baca secara kasar apa servis yang kau sediakan. Dan tips kelima adalah efisiensi dalam mereply customer. So 5 tips ni bagi aku sangat penting. Dan kalau korang tertanya adakah korang akan dapat sebaik mungkin korang buat gigs, itu terpulang kepada korang punya gallery, title. Itu semua penting tau. Itu yang akan menarik perhatian untuk customer. Even masa last time aku buat gigs aku, sejak tahun, aku buat aku punya profile ni sejak tahun bila? Aku start gigs, aku start Fiverr ni sejak tahun 2017 tak silap aku.
Ada tulis kat sini kan, 2017, Disember 2017, which is 3 tahun lepas. Dan masa tu aku tak aktif sangat. Aku ada banyak buat architectural drawing lah. Dan masa tu aku start dengan $5 sahaja. Dekat dalam Fiverr ni, korang tak boleh kejar amount dulu. Korang kena kejar quantity. Mulakan dengan harga murah, 5, 10, 25, 5, 10, 20, lebih kurang macam tu. Dan slowly bila orang dah bagi review, slowly bagi review banyak dekat korang boleh naikkan harga secara perlahan-lahan. Macam aku ada target aku. Bila aku punya gigs album ni dah cecah 200 review, mungkin aku akan naikkan harga lagi $5-10. Macam tu lah. So masa awal-awal ni korang hanya perlu fokus kepada quantity order dan reviews, which macam aku cakap tadi, tips kelima iaitu melayan customer korang dengan baik dalam chat, dalam PM. Itu paling penting. Macam mana korang efficient, faham dengan apa yang dia nak, macam mana korang reply dengan laju, dan bila kau bagi artwork sebelum deadline dia, itu akan memberikan good impression pada customer korang. Seterusnya akan bagi review yang baik. Sebab korang tak boleh minta review sebenarnya tau dalam Fiverr ni. Tapi aku kadang-kadang kau minta secara halus lah. Kau kena pandai-pandai minta benda tu lah. Sebab review tu penting kat dua-dua pihak. Kalau dia bagi review kat kau kena review dia juga. Which aku selama ni, aku akan bagi customer aku semua 5 bintang. Regardless perangai dia teruk ke tak, aku bagi 5 bintang. Sebab kau tak boleh tengok review dia melainkan kau review, kau tak boleh tengok review yang dia bagi melainkan kau dah review dia tau. Itu agak tricky, itu agak balance. Dan macam kat sini pun total review yang aku dah dapat adalah 208 reviews. Dan tapi customer yang aku dah dapat lebih daripada 200 tau. Aku rasa 300-400 dah sebenarnya. Tapi yang bagi review tak ramai. Sebab tu agak tricky. Dan ada juga customer yang bagi review tapi tak bagi penuh sebab alasan dia manusia tak sempurna, which bagi aku agak annoying lah benda tu. So ini perkongsian tentang tips. Jadi untuk next video, aku rasa aku nak kumpulkan soalan daripada korang, Q&A. Jadi korang boleh komen kat bawah apa persoalan yang korang tertanya tentang Fiverr, dan aku akan compile lebih kurang 10 ke 20 soalan. Dan mungkin dalam 2-3 minggu lepas aku tengok komen banyak tentang persoalan dalam Fiverr, aku akan cuba jawab dalam bentuk video. Okay? So aku harap korang enjoy dengan video hari ni. Jangan lupa untuk subscribe to channel aku. Klik butang like, share video ni, dan kau boleh support channel aku dengan join membership. Kalau kau tak kisah, dengan harga RM7.50 sebulan saja, kau boleh bantu aku untuk pelbagaikan lagi konten di channel YouTube aku. So thank you guys. Jumpa lagi dalam next video. Muat sikit.